Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhanina Syazziani binti Muhammad Ja'far. Nombor matriks BA 181610130, sesi pengajian 2021. Hari ini saya akan membentangkan proposal saya, yaitu pengendalian pekerja asing sepanjang pandemi COVID-19 dalam aspek keselamatan dan kesihatan serta kebajikan pekerja di Syarikat Azam Jaya Sdn Berhad. Dalam bidang sesuatu pekerjaan itu, peranan majikan perlu dititikberatkan dalam menjaga kebajikan pekerjanya. Dalam konteks COVID-19 ini, isu-isu mengenai masalah pekerjaan pula semakin ketara memandangkan COVID-19 ini memberi banyak masalah dan memberi kesan yang besar di dalam dunia pekerjaan. Begitu juga dengan kebajikan pekerja asing di dalam suatu organisasi. Tenaga kerja atau pekerja merupakan aset berharga bagi sebuah syarikat maupun organisasi, termasuklah pekerja di kalangan warga negara dan juga bukan warga negara. Walaupun pekerja asing sering kali kita dengar bahawa umpama dianaktirikan oleh pihak majikan hanya kerana pekerja asing ini bukan daripada orang tempatan. Lagi-lagi dalam COVID-19 ini, kesihatan pekerja perlu diambil kira majikan. Permasalahan kajian. Permasalahan yang pertama ialah isu semasa pekerja yang wujud sepanjang COVID-19 ini, iaitu pengendalian pekerja asing yang baik dari segi aspek kesihatan dan keselamatan amat penting. Permasalahan kajian kedua ialah peningkatan kes dapat dilihat di Malaysia dan majoriti penyumbang kes ini adalah daripada warga negara asing dan pekerja asing yang menetap di Malaysia. Yang ketiga ialah kegagalan menguruskan pendedahan pekerja asing terhadap virus berisiko yang memburukkan sistem penjagaan kesihatan awam dan memperpanjangkan lagi kuarantin di dalam negara ini. Pekerja asing di Malaysia diketahui tinggal di tempat yang sesak, menjadikan mereka salah satu daripada kumpulan yang terdedah dan menghadapi virus yang mematikan. Permasalahan yang keempat ialah serbuan immigration yang tidak memberi apa-apa untuk memperbaiki keadaan hidup orang asing, pekerja asing yang ditahan kerana terpaksa tinggal di kawasan sempit dan sesak. Persoalan kajian untuk kajian ini ialah persoalan yang pertama ialah apakah masalah dan isu mengenai pekerja asing dalam aspek kesihatan dan keselamatan kebajikan sepanjang COVID-19 di Syarikat Azam Jaya. Yang kedua ialah sejauh manakah pekerja asing terkesan dengan pandemik COVID-19 dalam aspek kesihatan dan keselamatan dan juga kebajikan pekerja. Yang ketiga ialah bagaimanakah usaha yang dilaksanakan oleh pihak majikan di Syarikat Azam Jaya dalam mengendalikan pekerja asing dalam aspek kesihatan dan keselamatan pekerja sepanjang pandemik. Objektif kajian bagi kajian ini ialah untuk mengenal pasti masalah dan isu mengenai pekerja asing dalam aspek kesihatan dan keselamatan serta kebajikan pekerja sepanjang COVID-19 di Syarikat Azam Jaya, Kota Kinabalu. Objektif yang kedua ialah mengkaji sejauh manakah pekerja asing terkesan dengan pandemik COVID-19 ini dalam aspek kesihatan dan keselamatan serta kebajikan pekerja. Yang ketiga ialah menganalisis usaha yang dilaksanakan oleh pihak majikan atau pihak pengurusan di Syarikat Azam Jaya dalam aspek kesihatan dan keselamatan serta kebajikan pekerja sepanjang pandemik COVID-19. Hipotesis kajian yang pertama ialah isu saringan COVID-19 di kalangan pekerja asing masih menjadi masalah dalam tanggungjawab majikan untuk mengendalikan pekerja asing dalam aspek kesihatan dan keselamatan serta kebajikan pekerja sepanjang COVID-19. Hipotesis yang kedua ialah pekerja asing merupakan majoriti penyumbang terbesar kes peningkatan COVID-19 di Malaysia. Dan hipotesis yang ketiga ialah pihak pengurusan atau majikan mengendalikan pekerja asing dari aspek kesihatan dan keselamatan serta kebajikan pekerja. Antaranya ialah pengendalian tempat tinggal pekerja asing dan memastikan langkah pencegahan penularan COVID-19 dilaksanakan di dalam organisasi. Skop kajian yang ditetapkan adalah berdasarkan tajuk kajian, iaitu pengendalian pekerja asing dalam aspek kesihatan
keselamatan serta kebajikan pekerja sepanjang COVID-19 di Syarikat Azam Jaya Kota Kinabalu. Sasaran kajian memfokuskan kepada pihak pengurusan Syarikat Azam Jaya yang memerlukan informan untuk mengetahui objektif kajian yang ditetapkan. Kawasan kajian yang dipilih adalah di syarikat ini kerana syarikat ini mempunyai dan merekrut pekerja asing di dalam sektor pembinaan di Sabah. Hal ini demikian kerana ia dapat memudahkan pengkaji kerana kawasan yang dipilih adalah dekat dan senang untuk dicapai. Jangka masa kajian ini tidak memfokuskan jangka masa sejarah tetapi ianya mengenai isu semasa yang melanda seluruh global, iaitu pandemik COVID-19. Oleh itu, jangka masa kajian mungkin tertumpu kepada seberapa lama isu semasa ini masih relevan dan kajian ini dapat menjadi panduan serta pengetahuan pendedahan yang baru kepada kajian-kajian yang baru pada akan masa datang. Kepentingan kajian ini dilaksanakan berdasarkan isu semasa iaitu penularan COVID-19 dan impaknya terhadap dunia pekerjaan. Kajian ini dilihat sebagai pembuka mata bagi banyak organisasi di luar sana yang mempunyai pekerja asing di dalam premis mereka. Kajian ini juga sebagai panduan kepada majikan-majikan untuk mengetahui apakah langkah yang sesuai yang harus dilakukan pihak pengurusan dalam mengendalikan pekerja asing dalam aspek kesihatan, keselamatan serta kebajikan pekerja sepanjang COVID-19. Kajian ini juga sebagai satu laluan yang baru di mana seperti yang sedia maklum, pekerja asing merupakan sekelompok pekerja yang sedang dianaktirikan organisasi dan kadang-kalanya kebajikan dan hak mereka juga tidak dibela dan diambil tahu. Kajian ini sedikit sebanyak merupakan usaha yang dilakukan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai impak besar COVID-19. Seterusnya beralih kepada definisi terma. Definisi terma bagi pekerja asing ialah secara prinsipnya pekerja asing atau migran ini didefinisikan sebagai orang yang berhijrah dari satu negara ke negara yang lain untuk bekerja dan diambil bekerja. Syarat-syarat ini menandakan bahawa pendatang pekerja adalah orang asing atau bukan warga negara. Walaupun begitu, ini tidak bermaksud pekerja asing secara prinsipnya harus menikmati hak yang lebih rendah di bawah undang-undang antarabangsa. Menurut pengkaji Nur Syuhadawati 2020. Bagi definisi terma, keselamatan, kesihatan serta kebajikan pekerja pula, keselamatan dan kesihatan pekerjaan merupakan satu proses pengurusan yang bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesihatan pekerja. Menurut Abdullah 2011, keselamatan bermaksud sesuatu keadaan yang terpelihara atau terhindar daripada bahaya, bencana atau gangguan yang boleh menyebabkan berlakunya kemalangan. Manakala Bahari 2006 pula mendefinisikan keselamatan sebagai keadaan yang selamat dan bebas daripada kecederaan, risiko dan juga mengelakkan kemalangan atau penyakit yang membawa risiko. Seterusnya beralih kepada sorotan literatur. Istilah pekerja asing telah didefinisikan dalam literatur dengan cara yang berbeza. Menurut Karim 1999, tenaga kerja asing adalah sekumpulan warga negara asing yang sah untuk bekerja di sebuah negara di mana mereka telah direkrut secara rasmi. Dalam konteks Malaysia, menyebut pekerja asing sebagai orang yang sah atau tidak sah, yang berkemahiran atau tidak mahir dan bekerja di mana-mana industri di negara ini. Kesihatan dan keselamatan pekerja asing. Pada tahun 2019 terdapat 28.4 juta pekerja kelahiran asing di Amerika Syarikat yang merangkumi 17.4% daripada jumlah tenaga kerja. Sebilangan besar pendatang ini bekerja dalam pekerjaan atau pekerjaan kola biru, iaitu pertanian, pembersihan dan pembinaan. Dari jumlah tersebut, sebilangan besar tidak berdokumen. Pekerjaan imigran di pekerjaan hotel dan perkhidmatan makanan mengalami tekanan dan perbezaan sosial dan ekonomi yang signifikan, yang mendorong peningkatan risiko kesihatan dan keselamatan yang menyebabkan pekerja mengalami beban penyakit dan kecederaan yang tidak seimbang berbanding kepada bukan pendatang. Seterusnya adalah sorotan literatur mengenai hubungan antara pekerja asing dan COVID-19.
Pekerja asing telah dijadikan sesuatu yang tidak dihendakkan oleh pembuat dasar di banyak negara semasa pandemik COVID-19. Sebagai contoh, negara Thailand yang mempunyai lebih daripada 3 juta pekerja asing yang telah dikritik kerana pemerintah tidak memiliki keterlibatan dalam langkah-langkahnya untuk mengurangkan kesan wabak terhadap pekerja, menyebabkan ramai dari mereka berada dalam keadaan yang sangat sesak. Dalam keadaan ini, kebanyakan pekerja asing tinggal di tempat yang sesak yang menyebabkan wabak ini terus menular di kalangan pekerja dan masyarakat. Untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ke seluruh Malaysia dengan berkesan, kemampuan tersebut dapat mengakses ujian dan rawatan dan juga pengasingan mesti disediakan untuk semua orang tanpa mengira kewarganegaraan mereka. Dalam kes pekerja asing, sangat penting bahawa Malaysia beralih dari penahanan ke perlakuan model mengawal jangkitan di kalangan kluster-kluster terbabit. Untuk tujuan ini, strategi ini mesti merangkumi langkah-langkah berikut, seperti ujian yang berinsentifkan ujian dengan melancarkan program amnesti untuk tidak berdokumen pekerja asing, yang juga meningkatkan pengujian yang diperlukan untuk melepasi kelompok agar dapat dibendung daripada tersebar kepada penduduk yang lebih luas. Seterusnya, metodologi penyelidikan. Dalam reka bentuk kajian dalam bab ini, pengkaji akan menjelaskan pendekatan dalam menjalankan kajian, di mana pengkaji menjalankan kajian berbentuk pengumpulan data, iaitu dengan menggunakan rujukan artikel sebagai instrumen untuk kaedah kualitatif. Pengkaji juga menggunakan kaedah pengumpulan data, di mana pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah kualitatif yang berbentuk deskriptif, iaitu berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati menurut pengkaji Taylor dan Podgan pada 1984. Data kualitatif terhasil daripada 3 jenis data sebagaimana berikut. Salah satu yang digunakan dalam kajian ini adalah melalui bahan bertulis. Kajian ini juga menggunakan metodologi data sekunder dan data primer yang merangkumi pemerhatian dan temu bual. Kajian juga menggunakan metodologi penyelidikan, kaedah persampelan dan analisis data dalam menjalankan kajian ini.